Ini dah, dia punya remote mana? Remote dia. Ni, tak buka lagi. Keluar terkeluar sikit. Memang ni ke? Ke dia boleh gerak sikit? Okey. Ada sini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, hari ini kita akan menyambung tentang kaitan Osmaniyah dengan alam Melayu yang sebahagiannya sangat dekat dengan kita lah, dan sebahagiannya lagi memang mungkin kita pun tak pernah sampai tempat-tempat tu, tapi ianya merupakan di dalam wilayah Nusantara yang biasa disebut sebagai alam Melayu lah. Jadi hari ini kita akan sambung insya-Allah, iaitu dengan satu kerajaan Kesultanan Banten. Ada orang sebut Banten, ada orang sebut Banten. Jadi saya ambil perkataan yang sebutan Banten lah, Banten. Hari ini dikenali sebagai, apa dia tulis kat situ? Tu tulis Banten lagi. Tapi juga dikenali sebagai Bantam. Berbeza dengan Batam. Jangan tersalah ni pula. Tersalah identifikasi dia. Batam dekat dengan Singapura. Tapi ni Bantam. Atau kita kenali sebagai Banten. Banten. Jadi Kesultanan Banten ini adalah satu kesultanan Islam yang asalnya daripada pecahan Kesultanan Demak. Ini kesultanan Islam Jawa lah. Jadi Jawa ni antara yang mungkin agak jauh sikit pada kita banding dengan Sumatera. Jadi Kesultanan Banten ni dalam sekitar kurun ke-16 hingga kurun ke-19 ini dibuka oleh sultan yang dikenali sebagai Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin. Kalau tuan-tuan perempuan, saya memang tak sentuh lagi. Nanti mungkin kalau kita ada kesempatan kita cuba sentuh juga tentang Sunan Sunan Wali Songo. Wali Songo, wali yang 9 tu. Jadi Maulana Hasanuddin ni anak kepada salah seorang daripada Sunan itu yang namanya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati namanya Maulana Hasanuddin. Jadi Kesultanan Banten ini dibuka oleh ulama lah, keturunan ulama. Dan kemudiannya ini merupakan satu tempat Kesultanan Sunda lama, sangat terkenal dengan trade perdagangan lada rempah, lada hitam, rempah ratus yang cukup terkenal. Dan nanti kita akan kenal juga, ini sampingan lah sebab dia wujud di zaman yang sama, di mana Kesultanan Islam Banten ini dia terkenal dengan seorang syekh yang namanya Syekh Yusuf Makassar. Syekh Yusuf Makassar ni orang Makassar, tetapi dia yang membangunkan pengajian Islam dekat Banten, zaman Sultan Ageng. Siapa Sultan Ageng? Kita tengok sikit. Ini sebelah kiri ni gambaran ilustrasi Sultan Ageng ataupun Sultan Agung lah dalam bahasa kita. Namanya Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Agung atau Sultan Banten ini merupakan di zaman kegemilangannya, kerana ini pakaian dia, ini gambar pakaian sebelum Islam lah. Kemudian dia, orang kata apa, budaya itu diteruskan juga kan. Tetapi waktu itu dah masuk Islam. Kemudiannya Sultan Agung ni dia sangat terkenal di lawan Belanda.
Sebab waktu itu Belanda nak menguasai perdagangan rempah. Perdagangan rempah khususnya lada hitam, tapi Sultan Ageng melawan Belanda kerana Sultan Ageng yang menjaga rempah ratus ini untuk didagangkan sampai ke Istanbul, sampai ke Mekah dan sebagainya, maksudnya kepada negara-negara Islam. Tapi Belanda tak puas hati, maka Belanda telah membuatkan satu orang kata apa, dia telah membangkitkan kemarahan antara keluarga lah, maknanya konflik dalaman. Siapakah yang berkonflik dengannya? Adalah Sultan Haji. Ini dipanggil Sultan Haji. Siapa Sultan Haji ini? Sultan Haji ini adalah anaknya yang dihantar, diutuskan pergi ke Mekah, kemudiannya pergi ke Istanbul untuk minta bantuan melawan Belanda. Itu asal dia. Jadi dia pergi ke sana dan kemudiannya pergi haji. Selepas dia menunaikan haji, dia dapat makluman yang di tempat asalnya di Banten ini, ayahnya telah melantik adiknya jadi sultan. Jadi dia tak puas hati. Dia dah ada haji, jadi balik panggil Sultan Haji. Nama sebenarnya Sultan Abu Nasr Abdul Qahar. Dikenali sebagai Sultan Haji. Bila dia balik, dia tak puas hati. Dan biasalah dalam peperangan ni, antara yang susah nak kalahkan di alam Melayu ni adalah perang fizikal. Jadi dia akan buat perang saudara. Jadi caranya, dia tahu ada isu, Sultan Haji sepatutnya balik sebagai sultan, ditabalkan, tetapi dah lantik adiknya Pangeran Purbaya. Jadi apa yang dibuat oleh Belanda, Belanda pun menyokong supaya lawanlah Sultan Haji, lawanlah Sultan Ageng ni. Jadi berlakulah pertelingkahan dengan ayahnya, sehingga akhirnya Sultan Ageng ditangkap oleh Belanda. Bersama-sama dengannya adalah adiknya itu Pangeran Purbaya pada 1680. Jadi dibuang ke Jakarta, Batavia, kemudiannya dia meninggal di situ. Dan Pangeran Purbaya yang jadi sultan sementara Sultan Haji, sebelum Sultan Haji itu, beliau pula dibuang ke Sri Lanka dan juga ke Cape Town. Itu yang saya kata, ini ada cerita sampingan lah, dia bukan Osmaniyah. Kaitan Osmaniyah sikit saja dengan Sultan Ageng ini, lebih kepada yang dia nak minta bantuan tadi, dan juga perdagangan lah, perdagangan. Tapi selepas daripada itu, memang tak pernah berlakunya kunjungan ke Istanbul ataupun berlakunya perhubungan dengan surat menyurat yang setakat ni lah yang kita jumpa kan. Surat menyurat dengan Osmaniyah kita tak ada jumpa lah. Tetapi memang ada minta bantuan, cubaan minta bantuan. Dan Pangeran Purbaya ni, tak ada gambar dia tu, tak ada ilustrasinya. Pangeran Purbaya ni beliau ketika menjadi sultan, beliau juga ketika itu mengangkat pengajian Islam bersama dengan Syekh Yusuf tadi, Syekh Yusuf Makassari. Jadi dua-dua ni kena buang, pergi Sri Lanka dan Cape Town. Nanti kita tengok apa cerita dia. Kan kita tahu kan, ada Melayu Sri Lanka, ada Melayu Cape Town. Okey. Ini Masjid Agung Banten. Inilah masjid yang wujud sejak 1652 sehingga hari ini masih boleh tengok. Jadi menara dia gaya mirip pagoda lah kalau kita tengok kan. Kiri kanan dia ada serambi. Dia sama juga, kalau saya pernah bertemu dengan penyelidik daripada Singapura tentang seni bina Masjid Melaka, bukan yang asalnya memang nampak bentuk pagoda, tapi itu bukan seni bina yang ditiru daripada Cina. Itu adalah seni bina asli Melayu. Maknanya Melayu yang asal sebelum masuk Islam. Jadi Melayu itu Buddha. Jadi seni bina tersendiri yang kalau tengok kat Melaka, yang atap bertingkat tu, itu adalah seni bina yang memang kalau ikutkan dia tak ada menara dan tidak ada kubah. Yang itu asal lah. Jadi sama juga lebih kurang lah kalau kita tengok kat sini pun nampak ada mirip pagoda. Ini yang saya sebut ustaz saya ni, sahabat saya ni, Dr. Hasanuddin. Nama dia pun Hasanuddin. Jadi waktu dia pergi, dia punya semangat dia lah, sebab Kesultanan Banten ni Hasanuddin, Maulana Hasanuddin yang bukanya. Jadi makam Sultan Agong masih ada dan dia telah diangkat oleh Jakarta hari ini sebagai pahlawan nasional lah. Sedangkan dia dibuang oleh Belanda, tapi kemudiannya diangkat lah sebab Kesultanan Banten ni adalah satu kesultanan Islam yang menyebabkan tersebarnya Islam dengan baik di rantau Jawa lah, sebab adanya pengajian Islam tu. Makam ini kemudian ini nak menunjukkan
Kesultanan Banten tadi daripada perdagangan. Tuan-tuan dan puan, kita boleh tengok banyak cerita kita daripada Andalus, daripada sebelum ni kita dah cerita juga Turki, kita dah cerita juga mana Sailak semuanya berlibatkan perdagangan. Perasan tak? Dan peperangan ni berasal daripada perdagangan juga. Dia nak monopoli. Jadi dalam isu Kesultanan Banten adalah Belanda ingin memonopoli perdagangan rempah tadi. Tapi apabila tak dapat memonopoli, akhirnya dia cuba mencari masalah macam mana nak mengalahkan Kesultanan Banten. Dan Kesultanan Banten ni walaupun dia kerajaan Islam, dari segi agamanya perdagangan dia hebat. Pertahanan dia pun hebat. Jadi meriam-meriam pun banyak dibuat. Ini antara meriam yang masih ada sampai hari ini, dipanggil meriam Ki Amok, dibuat di Jawa Tengah ini. Dan mereka telah berperang dengan Portugis, dengan Belanda dekat pantai Banten, dan mereka telah menang banyak kali dah. Jadi dia diserang dengan meriam, dan gitulah tuan-tuan puan. Kekalahan kebiasaannya akan berlaku dengan kalah, bukan perang. Bukan perang dengan musuh, tapi perang saudara. Perang saudara, pengkhianatan, itulah dia. Tapi kalau perang betul, perang jihad, memang kalah kebiasaannya musuh-musuh kita ni. Tapi bila ada masalah di kalangan umat Islam itu sendiri, itulah yang menjadi isu dia. Kat mana-manalah sampai hari ini pun. Ini sampingan yang nak saya sampaikan. Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani. Ini nama dia. Ilustrasi gambarnya. Nelson Mandela pernah sebut Syekh Yusuf Al-Makassari adalah salah satu daripada anak Afrika terbaik kita. Nelson Mandela sebut. Kemudian Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma pun menyatakan Syekh Yusuf Al-Makassari adalah hero Afrika. Kenapa dia boleh jadi hero Afrika? Syekh Yusuf Al-Makassari ni, dia orang Makassar lah asalnya kan. Kemudian dia belajar dekat Aceh, pergi ke Yaman, kemudian belajar di Mekah, pergi di Syria dan Istanbul lah. Habis belajar, balik Mekah mengajar. Kalau saya tak buat satu macam slide khas. Kalau kita buat satu perbincangan tentang ulama-ulama Melayu di Mekah, banyak ulama Melayu di Mekah. Malah saudara saya pun ada yang memang keluarga muallat dipanggil muallat. Jadi muallat yang orang Kedah, orang Patani, orang Kelantan ada kan. Mereka orang Indonesia pun ada juga. Mereka ni dah dianggap seperti orang Arab. Dan ada sebahagian dah tak pandai cakap Melayu kan. Jadi mereka ni dah duduk sana lama. Dan mereka mengajar, dan ada tiang-tiang pengajian Melayu tu di sana. Jadi sejarah tu memang menceritakan tentang hal ini. Dan kemudian bila dia balik, dia pulang pergi Makassar mengajar lagi. Kemudian dijemput oleh Sultan Ageng tadi untuk menjadi penasihat. Jadi di situlah dia menasihatkan dari soal agama, termasuklah dulu-dulu ulama pergi berjuang. Jadi mereka berjuang juga, termasuklah Syekh Yusuf menentang Belanda. Jadi taktik-taktik yang Syekh Yusuf perkenalkan di Kesultanan Banten adalah mana yang dipelajari di Istanbul. Ada dipelajari daripada Osmaniyah. Dan makam Syekh Yusuf Al-Makassari tuan-tuan ada berapa banyak? Ada banyak makam. Itu yang kadang-kadang kita pun pening kan. Dia bukan apa. Kadang-kadang orang tu bila kita nak mengangkat seorang tokoh tu, dia binalah makam kan. Tapi kalau dari segi makam yang ada jasadnya, yang betul adalah di Makassar lah. Dia dibawa balik. Lepas dia dibuang ke Cape Town, ke Sri Lanka mula-mula. Waktu itu Belanda letak memang mereka yang dibuang daerah ni di Sri Lanka. Tapi Syekh Yusuf datang ke situ, Syekh Yusuf telah mengembangkan pengaruh pula. Jadi masyarakat di situ pun berkahwin dengan orang Melayu yang bersama, dan kemudiannya itu membentuk Melayu Sri Lanka. Selepas akhirnya dia risau kalau berlaku pemberontakan daripada Syekh Yusuf and the gang, jadi dipindahkan pula ke Cape Town. Apa yang terjadi di Cape Town? Sama juga. Jadi akhirnya setelah dia meninggal, dibawa balik pergi ke Makassar. Makam dia yang kedua ada di Sri Lanka. Tapi makam di Sri Lanka ni dipercayai ada serban je lah, pakaian dia tanam lah. Jadi kadang-kadang bila kita terlampau taksub ke apa, bila kita tahulah kan, ada setengah orang tu dia taksub, dia memuja dan sebagainya. Dari segi kita mengunjungi makam itu pun tidak menjadi isu. Tapi menjadi isu bila kita berlaku hal-hal yang khurafat lah.
meminta-minta pada kubur dan sebagainya. Apatah lagi kalau minta tu di Sri Lanka contohnya adalah jubah dan serban saja. Jadi tak ada kaitan Kemudian di Banten pun ada makamnya. Makamnya terletak apa di situ? Tasbih je. Jadi kita kena ambil tahulah. Maknanya kalau kita pergi orang kata ni makam, kita tahu kalau yang betulnya di Makassar. Di Surabaya pun pakaiannya juga. Jadi dia mungkin bagi satu asalnya mungkin sekadar peringatan tempat, okey di sini tempat jubah dan serban. Lama kelamaan orang dah tak tahu cerita asal. Jadi itulah yang kita nak kena tahu. Seperti mana juga saya mengunjungi kubur moyang Cheng Ho dekat China. Bila kita kaji-kaji rupanya bukan jasadnya dekat situ. Itu pakaian jubah juga. Tapi sebab tu kita bila kadang-kadang orang bagi sedekah lah apa kan. Tapi bukan kat situlah tempatnya. Jadi Syekh Yusof Makassar ni tuan-tuan, antara yang menarik, dia bawa budaya Melayu tu sampai di Cape Town. Ini gambar ni orang Jawa lah Tapi apa yang masih kekal sampai hari ini, saya alhamdulillah sampai hari ini saya pun masih rapat dengan Presiden Persatuan Silat Melaka Cape Town. Selalu dia mesej kan. Tapi tak pandai cakap Melayu. Dia Persatuan Melayu dia ada dekat sana, tapi dia kurang ada hubungan dengan kita. Jadi kalau kita pergi sana, pergilah. Tapi bila kita sebut tentang Melayu ni, kadang-kadang benda yang tak perlu diperbesarkan. Orang Indonesia sebut itu bukan orang Melayu, itu orang Indonesia. Kata. Jadi bila sebut Syekh Yusof Makassar, Makassar orang Indonesia, kat Malaysia mana kaitan. Jadi itu antara isu yang kita jangan ambil peduli sangat. Sebab zaman dulu kita tak sebut pun tentang geografi ni. Soal ni negara mana. Kita bukan the nation state mind ni, cara pemikiran nation state ni orang putih yang bawa. Dia nak supaya kita ada patriotism, kenegaraan. Tak ada isu pun, tak ada masalah. Tetapi bila mana kita merasakan aku, engkau. Yang itu menjadi masalah. Sedangkan kekuatan kita umat Islam ni, kita bersaudara. Jadi tak kira lah mana. Cuma bila kita sebut tentang Melayu, termasuklah tuan-tuan dari segi kumpulan penyelidik tentang sejarah-sejarah Melayu ni, mereka juga kadang-kadang masih tidak sebulu lah orang kata. Selalu juga tentang isu kecil je, isu siapa Melayu. Melayu tu sampai mana. Jadi isu itu saya rasa ambil tahu tak apa, tapi jangan terjerumus dalam konflik yang tak perlu macam Sultan Ageng dengan Sultan Haji tadi. Konflik-konflik yang tak perlulah membazir masa. Ini madrasah zaman Belanda tuan-tuan. Tuan-tuan tengok yang saya buat bulatan tu, di bawah tu terompah. Yang di atas ini, yang ini orang ini panggil kalam. Kalau saya ingat semua kat sini pernah merasa kita belajar mengaji pakai tu kan, kayu tu kan, buluh. Itu dipanggil kalam dekat orang Jawa. Kalau ini dipanggil terompah. Dan kedua-dua ini masih memang juga boleh didapatkan di Cape Town. Bila kita tengok orang sana belajar mengaji, dia guna juga kalam dan juga guna terompah. Dan lebih menarik lagi, apabila madrasah di Cape Town menggunakan terma-terma Melayu dalam ejaan membaca Quran lah kan. Katakan kalau dulu saya belajar dah bahasa Melayu, basin mati bawa bis mim bawa mi kan, bismi kan. Ayah saya tak tahulah perempuan tuan-tuan pun pernah belajar dalam bahasa Arab. Basin sukun, saya tak reti cara lagu dia. Basin kasrah sukun. Kasrah sukun mim kasrah kan, bismi kan. Jadi di sana pun sama, tapi dia dalam bahasa Melayu. Fathah itu dipanggil datis, di atas. Kasrah dipanggil bawah. Dhammah dipanggil depan. Tanwin dipanggil dua datis, dua depan, dua bawah. Tanwin atas, tanwin depan, tanwin bawah. Syaddah dipanggil sabtu. Sabdu. Jadi ini masih digunakan di Cape Town oleh orang Melayu. Jadi ini antara tinggalannya lah. Bila kalau kaji lebih lagi kan, kalau kata kita kaji lebih lagi, ada soalan? Ada soalan. Oh, ada soalan. Ada soalan dari Prof Maruf. Dia kata makam Sa'ad bin Abi Waqqas di Gunung bukan ada jasad ke? Jasad sebenar di Baki. Betul. Okey. Soalan ni lah orang kata sebab tersentuh Cina tadi. Sa'ad bin Abi Waqqas memang makamnya di Baqi'. Yang itu bukan Sa'ad bin Waqqas lah dekat Guangzhou.
Itu ada satu versi mengatakan seorang yang bernama saya tak ingat nama dia, Sa'ad juga, tapi bukan Abi Waqqas. Yang kedua mengatakan itu bukan makam yang ada jasad, sekadar peringatan je. Jadi wallahu alam, sebab agak susah sikit nak mengkaji dari segi sejarah Sa'ad Abi Waqqas di China, melainkan satu saja catatan yang menyatakan di bawah dinasti Tang, Saidina Osman menghantar Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai delegasi rasmi kerajaan Madinah pergi bertemu dengan China. Memang betul Sa'ad Abi Waqqas yang datang. Itu delegasi rasmi, tapi kuburnya tak. Yang itu yang lebih diyakini adalah di Baqi' lah. Itu lebih diyakini. Okey, baik, kita masuk yang kedua. Dia bukan kedua, hari itu kita dah dua kan. Ini yang keempat. Di Jawa. Jawa pun lebih menarik lah. Tadi kita dah habis Sumatera hari itu, kemudian hari ini dah masuk ke Jawa. Kita masuk ke sebelah tanah besar Jawa. Siapa orang Jawa sini? Tak ada? Okey. Dekat dalam gambar duit Jawa lama ni, tuan-tuan pernah nampak tak? Gambar siapa agak ni? Ini dipanggil Diponegoro. Pernah dengar Diponegoro? Pahlawan Jawa lah. Yang juga dikenali sebagai Pangeran Abdul Hamid Diponegoro. Pangeran Abdul Hamid. Yang tadi ceritanya bapa kalau Sultan Ageng tadi dia anti Belanda. Yang Diponegoro, ayah dia pro Belanda pula. Pro Belanda, hidup gaya sekular, gaya barat. Kemudian sanggup menjatuhkan bapaknya, maknanya datuk pada Diponegoro ni, sebab dia disokong oleh Belanda. Jadi dia dinaikkan. Jadi kemudiannya Diponegoro nak diangkatlah untuk menjadi pelapisnya, dipanggil Pangeran Adipati, putera mahkota. Tetapi Diponegoro tak nak. Sebab Diponegoro ni sangat kuat dengan agama, kan? Jadi dia kata naikkan adiknya. Jadi dia pun meninggalkan tahta lah, maknanya keturunan itu, dari satu madrasah ke satu madrasah dia pergi belajar. Dia belajar agama, sampailah satu tahap dia sudah semakin kuat rasa beragama tu. Dia merasakan tanah Jawa ni dah umpama zaman jahiliah Arab. Jadi kita kena buat perang sabil, dia kata. Jadi dia mengisytiharkan perang. Jadi mengisytiharkan perang terhadap orang kafir. Dan ketika itu berlakulah perang Jawa dengan Belanda. Siapa pemimpin dia? Inilah dia. Pangeran Diponegoro, 1825 hingga 1830. Tak jauh pada kita, 1800 ya. Diponegoro, semangat peperangan dia diambil daripada Osmaniyah. Model peperangan semua diikut gaya Osmaniyah, malah beliau menukar namanya dengan Pangeran Ngabdul Hamid. Kenapa? Sebab zaman itu adalah zaman Sultan Abdul Hamid di Osmaniyah. Jadi dia nak mengikut nama Sultan Abdul Hamid, jadi dia letak nama dia Pangeran Ngabdul Hamid. Itu orang Jawa disebut Abdul tu jadi Ngabdul Hamid. Dia jadi ya. Macam mana? Asal-usul orang Melayu memang dari Tengah Melayu dan Nusantara. Tengah Melayu? Tanah Melayu, ya betul. Betul. Alam apa nama ni, orang Melayu ni memang asal usul ini tanah air dia. Sebab tu orang Melayu dia panggil tanah air. Dia panggil tanah air sebab apa? Sebab orang Melayu itu hidupnya di atas tanah dan di atas air. Bahasa Inggeris panggil apa? Kalau tanah air dia panggil apa? Ada satu perkataan. Saya pernah tengok homeland ke? Saya tak ingat. Dia akan sebut land saja. Hanya Melayu saja menyebut tanah air. Kerana kehidupan orang Melayu ni memang sebelum di Islam lagi pun, zaman Sriwijaya lagi, sebelum lagi tu, maknanya kalau balik-balik kepada ajaran awal dia pun dengan ajaran yang menganggap ada satu kuasa besar, tapi dia tak tahu siapa. Itu yang dipanggil dia panggil apa? Allahumma salli ala Muhammad. Dia ada satu istilah dia. Satu kuasa yang paling besar, dia tak tahu apa. Zaman tu zaman sebelum lagi agama Buddha, sebelum lagi agama Hindu.
Jadi memang dah ada orang Melayu dekat sini. Jadi atas nama yang kalau kita nak pergi ke belakang lagi cerita dia, sebab dia tak ada bab Islam, jadi saya tak banyaklah cerita bab tu kan. Sebab kita lebih kepada fokus pada tamadun Islam kan. Tapi kalau sebelum tu lagi memang kita akan dapat tengok peta-peta kuno, penggunaan nama Malayo, ada lagi Malayur, itu adalah nama-nama asal Melayu tu. Jadi kalau nak cerita tu mungkin tu kena sesi lain lah, cerita tentang asal usul Melayu tu. Okey, saya sambung balik. Jadi Diponegoro ni dia tanggalkan pakaian Jawa dia, kemudian dia pakai pakaian tentera ataupun orang panggil pakaian tentera lah, tentera Osmania. Dan kemudiannya dia gelarkan diri dia Ngabdul Hamid. Dia kata saya bukan lagi Diponegoro, saya hari ini adalah Ngabdul Hamid. Dan idea ini dicanang-canang selama 12 tahun dan akhirnya mendapat sambutan daripada pelajar-pelajar madrasah, tok guru, para petani, orang kampung. Dan daripada situlah mereka mula melawan Belanda. Jadi apa sahaja yang berita yang datang daripada rombongan balik pada haji, so bila dia pergi haji dapat tahu cerita Osmania, dapat dia tahu, dia cuba tiru gaya pentadbiran Osmania, dia cuba tiru. So kita pun kena maklum bahawa Mekah, Madinah ketika itu di bawah Syarif Mekah, khususnya Syarif Mekah itu adalah di bawah naungan Osmania. Ketika mana banyak cara pemerintahan itu adalah pemerintahan yang datang daripada Osmania. Jadi apa yang datang dia dengar, dia ikut. Tetapi tuan-tuan, Diponegoro minta bantuan pada Osmania untuk bantu, tapi waktu itu Osmania pun sedang berperang. Jadi bantuan tidak dapat dihantar ke alam Melayu. Cuma menarik tuan-tuan, tuan-tuan pernah tengok cerita Osmania, cerita banyaklah cerita-cerita perang Osmania. Dia ada satu tentera elit Osmania. Tentera elit itu dikenali sebagai Yenicheri. Kita sebut Janissary kan, tapi kalau bahasa sebutan je Yenicheri kan. Jadi Yenicheri ini pakaian ni. Ini memang dah ada banyak kajian tunjukkan pakaian jenis-jenis officer dia. Jadi ada gelaran pasha ni, kalau dalam tentera kita, inilah gelaran yang mungkin kita boleh katakan sama level lah. Ranking dia B, FND. Okey, ini adalah istilah-istilah mereka. Apa yang jadi, nanti kita akan tengok pakaian tentera Osmania ini juga ditiru oleh Diponegoro. Ditiru dengan pakai serban putih, ada baju hijau tu, kemudian pakai seluar. Dan sistem tentera Osmania pun ditiru oleh Diponegoro. Jadi dia gunakan istilah panglima-panglima perang dia dengan nama Pasha. Tapi dengan sebutan Jawanya lah. Sebab kalau ada orang Jawa dia boleh sebut kan. Macam mana orang Jawa sebut Pasha? Yang dalam bacaan disebut Basha. Jadi Basha. Jadi dia ada Ali Basha Ngabdul Mustafa Sentot Prawiro Dijo. Itu seorang antara nama yang disebut. Basha Osman, Basha Raden Prawidirjo, Basha Ngabdul Latif. Ini antara nama-nama panglima yang disebut. Dan ini dapat kita saksikan daripada lukisan. Lukisan yang dilukis oleh Nicholas Pinaman ini dengan tajuk Putera Diponegoro Menyerah Diri di hadapan Lieutenant General Hendrik 28 Mac 1830. Lukisan ini dipamerkan di Museum Amsterdam. Menunjukkan apa tuan-tuan? Ini adalah Diponegoro dan ini adalah tenteranya. Inilah pakaian tentera Janissary juga. Dia meniru pakaian yang sama, baju hijau tadi macam ni, baju hijau, seluar dan juga serban lah. Ini adalah pakaiannya. Diponegoro ni tuan-tuan sebenarnya susah untuk dikalahkan, tapi akhirnya dia telah ditipu. Kononnya Belanda panggil untuk berbincang. Jadi mereka datang untuk berunding, tapi akhirnya terus ditangkap. Jadi kedatangannya bertemu dengan Hendrik ini adalah untuk berbincang. Kerana gerakan gerila untuk melawan Belanda ni bermula 1825. Dalam tempoh 5 tahun dapat membunuh sekitar 15,000 tentera Belanda. Jadi sangat ditakuti oleh Belanda. Jadi mereka kononnya nak berunding. Nanti kita tengoklah apa yang jadi pada Kedah contohnya. Rundingan-rundingan yang ditipu sebenarnya. Dia banyak macam tu. Bila mereka tak dapat untuk berlawan secara fizikal, akhirnya mereka buat perundingan, perjanjian, tapi akhirnya diingkari pula. Yang itulah yang terjadi. Cuma menarik dari sisi lukisan ni tuan-tuan. Bila kita tengok lukisan ini adalah lukisan yang dilukis oleh orang Belanda sendiri. Jadi lukisan itu menunjukkan bahawa
dengan tajuk Putera Diponegoro Menyerah Diri. Lukisan untuk situasi yang sama dilukis oleh Raden Saleh, ya, orang Jawa sendiri. Tajuknya Penangkapan Pangeran Diponegoro. Kalau tuan-tuan tengok, lain cara lukisan dia ditangkap. Yang tadi memang nampak macam menyerah, jadi okey, marilah kita serahkan diri, kan. Yang ini penangkapan. Wallahu alam, bagaimana sebenarnya yang berlaku, adakah menyerah ataupun ditangkap? Secara logik seperti ditangkap, kerana perjuangan tu tak berhenti, ya. Perjuangan gerila. Cuma yang saya tertarik untuk kongsi berkaitan dengan Osmaniyah adalah pakaiannya sama. Pakaian tentera Diponegoro adalah sama seperti mana yang dilukis juga oleh Belanda. Dia nak menunjukkan bahawa memang benar fakta yang menceritakan tentang Diponegoro ini sangat mencontohi Osmaniyah, termasuklah kepada tenteranya berpakaian ala-ala Yenicheri. Baik. Gambar ni ada kat mana, tuan-tuan? Ada dekat Istana Merdeka di Jakarta. Jadi kita tak boleh masuk rasanya. Ni bekas kediaman Gubernur Jeneral. Sekarang ni jadi Istana Presiden, kediaman Presiden. Tapi jarang didiamilah oleh Presiden. Senggora. Kerajaan Islam Senggora. Kita tengok kerajaan yang paling singkat ada dekat Nusantara. Sebab dia sempat 2 sultan saja, dibuka oleh Datuk Monggol, dikenali sebagai Datuk Monggol. Seorang Muslim Parsi, berketurunan Parsi lah, daripada Jawa juga. Ada yang mengatakan, versi yang lain mengatakan dia orang Aceh. Jadi dibuka pada 1604. Kemudiannya diperintah hanya 2 orang sultan. Selepas sultan yang kedua, akhirnya mereka kalah. Jadi sultan yang kedua anaknya Datuk Monggol, yang pertama. Kemudian sultan yang kedua anaknya Sultan Sulaiman. Lepas daripada Sultan Sulaiman sampai ke generasi yang kelima sekarang ni, mereka dah bukan lagi agama Islam lah. Mereka Buddha. Mereka sudah beragama Buddha. Tapi yang sebelum itu, zaman Sultan Sulaiman, khususnya sekitar kurun ke-17, kurun ke-18 masih lagi Islam, tapi kemudiannya akhirnya menjadi Buddha. Berbeza dengan keturunan Cheng Ho yang saya kongsi dulu. Keturunan Cheng Ho sampai hari ini alhamdulillah masih kekal agama Islam. Daripada keturunan moyang dia sampailah sekarang, mereka adalah berpegang dengan Islam dengan baiklah. Wallahu a'lam dari segi dia punya penghayatan dan sebagainya. Tapi dari segi nama mereka, kalau Ma, mula dengan Ma tu, insya-Allah confirm Islam. Semua Jack Ma yang kita tak pasti. Yang itu saya tak Jack Ma kita tak gaji lah. Okey. Senggora. Ini anak Datuk Monggol, yang gambaran Sultan Sulaiman ini telah diangkat menjadi Sultan Senggora selepas zaman Datuk Monggol, dan beliau juga mengangkat Daulah Osmaniyah sebagai model utama untuk memerintah Senggora ni. Jadi 1642 dia merdekakan diri mereka daripada Ayutthaya, dan Sultan Sulaiman membina kubu-kubu dan juga meriam-meriamnya hebat, dan mengisytiharkan bahawa kerajaan Senggora bukan di bawah Siam, bebas daripada Siam. Dan percubaan untuk serang dan tawan kembali kawasan ini oleh Siam gagal. Gagal beberapa kali sehinggalah 1680. Bayangkan 1642 hingga 1680, maknanya boleh tahan juga lah 40 tahun. 40 tahun. Dan setelah 6 bulan mereka kepung kubu Sultan Sulaiman ni, barulah Siam akhirnya dapat menahan Sultan, dan tamatlah riwayat Sultan Kesultanan Senggora ni. Ini keturunan mereka, tuan-tuan, keturunan Sultan Sulaiman, iaitu Perdana Menteri ke-22 Thailand, Chavalit Yongchayut. Chavalit Yongchayut ini PM ke-29, bekas Ketua Komander Tentera Laut, pun seorang, pun dulu ni dah tak Islam lah, Nippon Siriton nama dia. Mereka dia bukan Islam, keturunan yang sama. Tapi wallahu alam, tuan-tuan, saya tak tunjukkan gambar pelakon, penyanyi kan, Awi juga mengatakan daripada keturunan ini, daripada keturunan Sultan Sulaiman. Saya tak tunjukkan dalam slide ni. Dulu ada satu slide saya tunjukkan bagaimana perkahwinan Awi, kemudiannya pergi juga ke tempat ke masjid ini, dan di situ ada gambar lah keturunannya.
Wallahu alam, muka ada lebih kurang. Wallahu alam. Okey, kubu Kaudaing. Ini terdapat 14 kubu tuan-tuan. Ini sahabat saya ni dah pergi. Jadi kubu ni sampai hari ni ada. Jadi kubu kerajaan Senggora ni memang ada dan memang kekuatannya cukup hebat kerana lambat untuk dikalahkan walaupun di kerajaan kecil. 6 bulan baru dapat dikalahkan kerana kekuatan meriam-meriam mereka lah. Meriam-meriam mereka, kekuatan ketenteraan mereka, dan lebih mengujakan lagi apabila meriam ini tuan-tuan tertulis dekat situ, terukir dekat situ. Nampak? Boleh baca alamat sahibul Sultan Sulaiman Shah. Sultan Sulaiman Shah disebut dekat sini. Ada cop mohon tu pada meriam ini. Meriam ini diletak kat sini Brasgan Siamis. Disebut dekat tu 1623 dekat Singgora Siam. Okey, dia tak cerita. Okey, dia sebut Sultan Sulaiman Shah, the victorious king. Meriam ni dekat mana? Meriam ini berada di Royal Hospital Chelsea, London. Meriam ini tertulis 1623. Meriam betul yang mereka bawa balik. Kemudian mereka letakkan di situ. Memang di situ terukir seperti mana yang kita nampak ini, ukiran ini. Dan tertulis sekali di situ 4 Zulqaidah. Nampak tu Zulqaidah ni. Yaumin min syahri Zulqaidah fi yaumil itsnain. Jadi memang jelas ini adalah bukti jelas tentang Kesultanan Singgora yang ada, yang mana kita pun rasa kenapa dia nak letak dekat sana tuan? Nak menunjukkan kehebatan suatu kerajaan itu. Kerajaan asal dia pun tak tahu, tetapi ada kat tempat mereka. Jadi keturunan ni, orang-orang dekat Songkla ni kan, kemungkinan dia tak tahu. Songkla. Jadi kemungkinan mereka ni pun tak tahu kisah ini. Dia tak dapat masuk. Tetapi macam mana dia boleh sampai ke sana tu wallahu alam lah. Sebab dia sesama dia pun berperang. Portugis, Belanda, British ni, mereka datang sini membawa peperangan mereka di sana sampai ke sini juga. Sebab tu mereka berebut juga tentang Sumatera, Jawa, mereka berebut juga sesama mereka. Termasuklah kawasan-kawasan yang termasuk Siam ini. Nanti kita akan tengok juga kaitan Portugis. Nanti kat Kedah nanti kita tengok Portugis, kemudian Francis Light pula lagi kat situ. Apa yang terjadi, mereka bergaduh sama dia juga. Jadi mereka ambil kesempatan bila yang ni kalah, nanti dia pula datang berbaik dengan kita. Jadi macam mana sampai ke sana, ke London, wallahu alam. Johor, Allahu akbar. Siapa orang Johor sini? Johor ni, ini adalah bukti nyata lagi jelas depan mata yang hidup lagi pula tu. Sebab hubungan ni adalah hubungan yang sangat mesra kerajaan Johor dengan Osmaniyah. Ini Sultan Abdul Hamid, gambar mudanya. Ini Sultan Abu Bakar. Sultan Abu Bakar. Jadi kunjungan pertama Sultan Abu Bakar selalu buat trip ke UK kan. Jadi antara beberapa kali trip yang dibuat ke Eropah, dia akan kunjungi Turki, Istanbul. Kerana Istanbul pun Eropah jugalah kan. Jadi dia pergi ke sana juga. Dan kebijakan Sultan Abu Bakar ni, dia menjaga dua-dua, kuasa Islam dan juga kuasa Eropah. Jadi dia baik dengan British, dia baik juga dengan Osmaniyah. Jadi Sultan Abu Bakar dia datang dalam sekitar 1879 kali pertama ke Istanbul. Di situ jugalah dia bertemu. Di Istanbul seorang lagi tokoh yang nanti kita akan sebut, iaitu Syekh Ahmad Al-Fatani. Syekh Ahmad Al-Fatani yang duduknya di Mekah selalu berkunjung ke Istanbul kerana nak mendapatkan antara lain adalah izin untuk penerbitan bahasa Melayu tulisan Jawi di Mekah, yang mana tak pernah dibuat. Sebelum ni semua kitab Arab, tapi dia nak minta kitab Melayu dalam tulisan Jawi. Jadi dia banyak selalu berkunjung ke Istanbul. Jadi bila Sultan Abu Bakar pergi ke Istanbul bertemu dengan Sultan Abdul Hamid, terjumpa sekali Syekh Ahmad Al-Fatani. Kemudian kali kedua datang, Sultan Abdul Hamid memberikan bintang kebesaran Osmaniyah darjah pertama. Bintang ini
Ini adalah bintang kurniaan Sultan Abdul Hamid. Dan bintang itu tuan-tuan ada, tapi kita tak dapat tengok dah lah, ada dalam istana lah, istana Johor simpan. Kerajaan Johor juga mendapat pujian daripada Sultan Abdul Hamid kerana dalam keadaan itu kan kebangkitan Eropah waktu itu. Tapi negeri yang dapat mempertahankan daripada penjajahan British. Sebab itu kadang-kadang mereka agak berbangga dengan bangsa Johor ni kerana mereka tidak pernah dijajah oleh British. Mereka tidak pernah menerima residen British. Mereka tidak ada penasihat British. Mereka diiktiraf sebagai satu kesultanan Johor. Jadi bendera Turki Osmaniyah juga pernah dikibarkan di Johor Bahru. Banyak lagi cerita lain, pernah dibuatkan ada Twin City, Istanbul dan juga Johor Bahru. Dibuatkan Twin City. Dan yang paling penting sekali, Sultan Abu Bakar telah dihadiahkan oleh Sultan Abdul Hamid 2 orang wanita daripada istana Osmaniyah, yang mana dikahwinkan dengan seorang namanya Hadijah Hanum, satu lagi nama Ruqayyah Hanum. Hadijah Hanum berkahwin dengan baginda sendiri. Ruqayyah Hanum berkahwin dengan adiknya, Engku Majid. Engku Majid. Nanti saya tunjuk. Jadi ini ilustrasi ini ditunjukkan dalam satu buku di Singapura. Sekarang buku ini dimiliki ataupun disimpan di British Library. Ini adalah buku ilustrasi. Di situ ada satu syair almarhum baginda Sultan Abu Bakar di negeri Johor. Jadi ini adalah lukisan Sultanah Khatijah. Khatijah ke nama dia? Khatijah ada. Dia sebenarnya Khadijah. Jadi Khadijah Hanum. Khadijah Hanum. Kalau ejaan Turki lain sikit. Yang ini mungkin orang putih dia tulis macam inilah ejaan dia, Sultanah Khatijah almarhum Sultan Abu Bakar. Ini adalah gambaran lukisannya. Dan pameran lukisan Ruqayyah Hanum ini pernah dibuat tuan-tuan. 2018, waktu saya sediakan slide ni 2018. Saya jumpa tengok ada satu pameran tentang Ruqayyah Hanum oleh di Publica, dekat Publica. Tapi saya tak sempat pergi. Lukisan itu menunjukkan gambar-gambar ini. Lukisan seni itu saya ambil kat internet je, jadi tak dapat tengok yang lain lah. Cuma alhamdulillah lepas kita semak-semak, kita dapat buat salah silahnya. Jadi Sultan Abu Bakar berkahwin dengan Khadijah Hanum. Tak ada anak, tak dapat anak. Tetapi adiknya Ruqayyah Hanum berkahwin dengan adiknya Engku Majid, dapatlah siapa ni? Prof Daraja Engku Aziz. Kemudian bercerai dan berkahwin dengan Syed Abdullah Syed Muhsin Al-Attas. Maka tuan-tuan tahu yang Syed Abdullah ni pedagang Arab lah. Dia pedagang Arab. Jadi anaknya, cucunya, dia anak, kalau ni dari segi keturunan saya tak letaklah anak dia siapa. Anak dia Syed Ali Al-Attas, Al-Junaid, Al-Attas, Al-Haddad, Al-Kaf, Al-Sagaf. Ini semua keturunan Arab Hadramaut dekat Singapura. Jadi Al-Attas, Al-Junaid, Al-Haddad, Al-Kaf, Al-Sagaf. Jadi anak Al-Attas ini seorang je. Daripada situ dapat cucunya, iaitu Syed Hussein Al-Attas, Syed Naqib Al-Attas, Syed Ali Taufik Al-Attas. Jadi semua ni tokoh ilmuwan lah. Kemudian berkahwin pula dengan Datuk Jaafar. Datuk Jaafar Haji Muhammad ini Menteri Besar Johor yang pertama, 8 orang anak. Dan salah seorangnya adalah On Jaafar. Siapakah anak kepada On Jaafar? Tun Hussein On. Siapakah anak kepada Tun Hussein? Hishamuddin Tun Hussein On. Kemudian siapa ini? Sharifah Azah Muhammad Al-Sagaf, Mak Ungku. Mak Ungku ni nanti kahwin dengan Engku Aziz dan mendapat anaknya Zeti Akhtar Aziz. Jadi ini kisah yang paling dekat, paling hidup yang ada depan mata kita. Tapi bila kita cari, kita baca, keturunan mereka ni semua tak nak diangkat kisah inilah. Kerana bagi dia itu sejarah je lah kan. Maknanya dia takut dipolemikkan, disensasikan, macam-macam kan. Tapi inilah apa yang tercatat, yang pernah dikaji, malah dikaji juga oleh salah seorang daripada ahli member saya punya NGO. Seorang ni memang dia punya
tesis dia berkenaan dengan hubungan Johor dengan Osmaniyah. Dan bila kita semak-semak banyak, termasuklah antara lain khutbah negeri Johor menyebut doakan kepada Sultan Abdul Hamid. Jadi teks khutbah itu pun ada, tapi dalam simpanan arsip Istana Johor lah. Jadi dia bukan boleh diakses oleh orang awam. Berkait sedikit juga berkenaan dengan ini adalah kapal perang Ertugrul. Siapa memang minat kan tengok drama kan. Tapi Ertugrul, filem Ertugrul ada kan, cerita Ertugrul kan. Saya tak sempat tengok. Yang ini kapal perang Ertugrul. Ini tengok tak filem ni? Ini filem dia. Filem ni tak terkenal. Ditayangkan dekat Turki dan juga Jepun. Sempena hubungan Turki-Jepun 125 tahun. Apa yang terjadi 1890 tu, kapal perang Ertugrul tadi ni, kapal ini di dalam perjalanan nak pergi ke Jepun, sebab Jepun pernah berkunjung ke Osmaniyah, jadi dia nak kunjungan balas 1887. Jadi 1890 dia berlabuh dekat Singapura dalam perjalanan nak pergi ke Turki, dan ketika berlabuh itu pun ada beberapa kisah lah. Antara lain utusan Aceh dihantar ke Singapura untuk minta bantuan nak lawan Belanda kemudian pertemuan delegasi kapal Ertugrul ke istana Sultan Johor, mereka datang. Yang itu juga ada, iaitu sebanyak 587 anak kapal. Kemudian apabila dalam perjalanan pergi ke Jepun berlaku malapetaka sikit di laut, maka banyak yang terbunuh, iaitu 587 tadi. 69 orang saja yang dapat diselamatkan oleh Jepun. Jadi disebabkan itu mereka baik kerana Jepun telah selamatkan kelasi kapal ini. Kemudiannya mereka dapat duduk di sana dengan baik. Kemudian dibuatkan ceritalah. Jadi dalam cerita ni, kalau tuan-tuan tengok memang sedih, tuan-tuan. Saya tak tengok tapi saya dapat dengar lah. Jadi saya tak tahu. Orang kata sedih kan. Saya tak tengok lagi. Cuma cerita dia sedih lah kerana berkenaan dengan bagaimana dapat diselamatkan beberapa orang tadi. Kemudiannya berlaku satu lagi tragedi di Iran, di mana orang-orang Jepun telah terkandas di Iran, tak dapat keluar. Jadi kapal terbang khas daripada Turki dihantar untuk membantu menyelamatkan orang Jepun sebagai membalas jasa ni, jasa kapal. Ini tambahan je lah. Jadi dia, kisah ini kisah benar, sehingga ada yang jadi anak angkat orang Turki, orang Jepun jadi anak angkat orang Turki, sehingga mereka terpisah kemudian bertemu balik. Itu memang itu yang jadi sedih tu. Kisah-kisah kekeluargaan. Baik, kita pergi ke Perak. Ada orang Perak oh dia orang Perak. Sultan Perak, Sultan Idris. Ini memang terkenal lah. Kita pun tahu sebelum ni bila saya sebut tentang kapal HMS Malaya tu, kapal yang membawa Sultan terakhir, Sultan Abdul Majid yang terakhir Osmaniyah, dibuang ke Malta tu. Kapal itu adalah hasil daripada sumbangan, antara yang paling banyak adalah Sultan Idris lah, kepada British. Jadi maknanya dia buat dua-dua lah. Orang kata yang kepada British pun dia berjaga, kepada Osmaniyah pun dia jaga. Antara yang lain, ini adalah surat, tuan-tuan. Surat di mana Sultan Idris telah mengarahkan anaknya Raja Harun Ar-Rashid untuk melancarkan kempen mengutip derma, membantu Daulah Osmaniyah. Waktu itu Daulah Osmaniyah sedang ada perang Balkan. Ini tak lama lagi, 1913, baru lagi maknanya. Kutipan derma walaupun tak begitu banyak, tapi orang Perak lah, maknanya boleh bangga lah orang Perak ni. Orang Perak telah mengumpul 7,610 pound. Jadi Sultan Idris sendiri menyumbang, masyarakat pun menyumbang, kemudian diserahkan kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Osmaniyah. Yang itu pun satu lagi sejarah. Persatuan Bulan Sabit Merah diwujudkan oleh Osmaniyah sebelum adanya Persatuan Palang Merah. Jadi bulan sabit. Bulan sabit. Sebab tu bila kita tengok ambulan-ambulan tu semua bulan sabit. Bulan sabit tu adalah itu jasa Osmaniyah juga. Jadi kemudian baru ada palang merah. Kemudian digabung
Jadi gambar ni gambar Sultan Abdul Aziz, surat Sultan Abdul Aziz minta sumbangan, dan kemudiannya bukan sekali tuan-tuan, 2 kali. Kemudian ada gempa bumi berlaku di Anatolia, juga minta bantuan daripada sumbangan orang ramai. Ini gambar Sultan Idris bersama Raja Chulan. Saja saya nak tunjuk gambar ni. Sebab dulu saya waktu belajar kecil-kecil dulu pun, waktu sekolah pun, kita ingat Raja Chulan ni nama Cina. Rupanya anak Raja Perak. Raja Chulan. Raja Chulan ni kita ingatkan nama Cina kan. Okey, yang tu sajalah nak masukkan. Sultan Idris ni tuan-tuan, dia juga telah menubuhkan madrasah ini, Madrasah Ihsaniyah di Teluk Intan, Perak. Dan madrasah ini adalah diwakafkan oleh Sultan Idris sendiri. Saya pernah lalu cuba nak tengoklah madrasah ni sama ada hidup lagi atau tidak, saya tak pasti. Tapi bangunan ni masih ada lagi. Tak jauh dengan Menara Condong. Dan apa yang menarik tentang madrasah ini, ketika Turki telah menang perang di Edirne, dikibarkan bendera Turki Osmaniyah di sini, di Perak. Jadi di hadapan madrasah ini dikibarkan bendera Turki Osmaniyah. Dan di alam Melayu ni tuan-tuan, ya, ini antara 2 orang yang terkenal lah. Maknanya kalau di sebelah kita, di sebelah alam Tanah Melayu ni, yang menjaganya adalah dutanya di Singapura, Al-Junaid. Sebelum itu Al-Sagof. Al-Sagof tu yang juga membawa, yang buat perniagaan kapal haji. Al-Sagof. Al-Sagof mempunyai hubungan duit sendiri. Oh, saya tak sempat tunjuk. Ada satu plantation. Ada plantation dekat Johor. Satu plantation tu memang diberikan kepada Al-Sagof oleh Sultan Johor. Dan duit yang digunakan adalah duit yang dicop menggunakan nama duit Al-Sagof Estate. Duit tu Osmaniyah punya gaya duit. Cetakan dia semua sama. Yang itu memang duit untuk estate saja, tak boleh bawa keluar untuk urusan dalam tu. Dia kalau dia kaya, kalau compare dengan sekarang punya billionaire, tak ada lawan. Dia ada kapal sendiri bertolak. Betul, dia kekayaan dia memang luar biasa lah, sebab dia juga merupakan antara teman rapat Sultan Abu Bakar. Jadi memang kalau pergi ke Eropah dia pun ada sekali. Jadi dia memang Sultan Johor banyak bagi bisnes kan, konsesi apa pun dengan Al-Sagof lah. Jadi keturunan dia memang dekat Singapura pun dulu, tapi dulu kan Singapura di alam kita juga kan. Moyang lah. Jadi Al-Sagof yang kalau kita jumpa tu, sampai sekarang saya rasa memang businessman kebanyakannya. Yang tadi kita sebut tadi Al-Junaid, banyak ada 5 tak silap. Kemudian kalau di sebelah Indonesia ni, Jakarta lah, Betawi ni, Muhammad Kamil Bey. Jadi mereka ni dilantik sebagai, kita panggil sebagai Duta Osmaniyah kerana kalau nak diikutkan, tidak di zaman ini Osmaniyah sudah berada dalam ambang kemerosotan. Dia bukan lagi kuat mana. Tetapi nak menunjukkan hubungan Osmaniyah dengan alam Melayu itu sangat kuat. Walaupun dalam keadaan dia jatuh, dia tetap ambil peduli umat Islam dekat negara lain. Dan umat Islam di kala itu, antara yang masih bertahan dengan Islamnya dengan kuat adalah kita di alam Melayu. Kerana di India pun sudah mula goyah. Di India nanti kita akan sentuh bab India nanti bila kita tengok moral. Kita akan tengok nanti moral kecelaruan akidah, sampai mana bergabung berbagai agama disatukan di bawah satu sultan tu, digabungkan menjadi satu agama. Dipanggil, nama pun dalam bahasa Arab bunyi sedap, dinun ilahi. Nama sedap tapi ajaran yang songsang lah. Mereka ada satu bangunan yang sampai hari ni kota saya memang ada tempat pertemuan semua agama. Ada? UAE pun buat? Dia punya building panggil dia panggil Ibrahim. So 3 agama Ibrahim. Dia dapat
Dia macam bagi saya lah. Kalau kita tengok Singapura Singapura toleransi agama dia agak baik. Di mana kalau saya pergi hampir 15 tahun, 20 tahun dulu kot saya pergi, madrasah anak yatim van ditaja oleh gereja belakang dia. Hari gotong royong, sukarelawan gereja pergi gotong royong dekat madrasah. Rupa-rupanya dekat Indonesia, dekat Singapura dia ada satu majlis antara agama lah. Jadi dekat majlis tu dia ada 3 tingkat. Situ dia ada agama lain-lain kan. Dan itu adalah untuk tujuan mengharmoni saja. Bagi saya kalau macam tu tak ada masalah. Dia sekadar untuk kita li ta'arafu, nak kenal dan kita faham okey ni limit dia. Okey. Tapi yang terjadi dekat mural waktu tu adalah dia gabungkan ajaran tu. Yang UAE kita tak tahulah apa tujuan dia. Jadi bila dia gabung tu jadi macam-macam. Caca marbah. Jadi yang itu nanti kita akan tengok. Saya rasa saya pun kena semak balik. Sebab saya setiap kali nak tu saya kena baca balik, kena ingat balik sebab saya tak dapat nak ingat semua kan. Kalau tak silap saya Sultan Akbar ke apa, kalau tak silap saya lah. Tapi dia adalah waris keturunan Turki, bangsa Turki. Mural ni bangsa Turki juga. Nanti kita akan tengoklah macam mana bangsa mural ni bahasa kesultanan dia, bahasa diraja adalah bahasa Turki. Bahasa pentadbiran dia adalah bahasa agama dia Arab. Bahasa pentadbiran dia Hindi rasanya. Saya pun dah tak ingat, nak kena tengok balik. Memang menarik cerita mural juga. Okey. Patani. Inilah tadi kita sebut tentang Patani. Tapi sebelum masuk pada Patani, saya nak tunjukkan sebahagian lah ulama-ulama Melayu yang tadi saya sebut yang terkenal di Mekah, mengajar di Mekah. Kemudian ini gambar ini datangnya di perpustakaan Mekah, menunjukkan gambar 4 orang ulama ini. Keempat-empat ulama ini dari kiri tuan-tuan tengok Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi, orang Sumatera. Sebelah tengah tu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kalimantan. Kemudian Syekh Abdul Wahab Bugis, orang Sulawesi. Syekh Abdul Rahman Musri, tanah Jawa, orang Jawa. Dan mereka ini, syekh-syekh ini adalah yang agak terkenal di Mekah. Orang belajar pada mereka. Dan sebahagian mereka menjadi mufti Mekah, Imam Masjidil Haram. Contohnya Syekh Daud Abdullah Al-Fatani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Mereka-mereka ni orang-orang yang memang pernah menjadi imam. Syekh Abdul Hamid Muhammad Ali Kudus. Dan penulis-penulis kitab Melayu di Mekah. Yang itu yang kita jadi macam pelik juga, kitab Melayu tapi dekat Mekah. Mereka inilah yang menulis kitab-kitab agama dan menghantar ke alam Melayu. Jadi mereka tulis dalam tulisan Jawinya, kemudian hantar ke alam Melayu. Itu kitab-kitab kuning lah kita sebut hari ni kan. Kitab kuning, kitab lama kan. Dan mereka ini antara yang terkenal ni lah, nama-nama tadi saya sebut, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Nawawi Al-Bantani, Daud Al-Fatani. Kemudian inilah dia Syekh Ahmad Al-Fatani yang tadi saya sebut. Syekh Ahmad Al-Fatani baik dengan Osmaniyah, Sultan Abdul Hamid. Syekh Ahmad Al-Fatani makamnya dekat sini tuan-tuan. Dia dilahirkan di Patani tapi dia meninggal dunia 1908 dan dikebumikan di Al-Ma'ala, perkuburan Ma'ala, dekat dengan Masjid Jin tu kan. Dekat situ. Di kawasan, kalau tak silap saya, sini juga adalah pengubumian kawasan Siti Khadijah. Siti Khadijah, Ma'ala. Jadi makam dia di situ. Ini gambar kecil ni makam zaman Osmaniyah. Zaman Osmaniyah dibina buat binaan supaya untuk mengingatkan okey ni siapa punya makam. Tapi selepas pada tu dikhawatiri hal-hal memuji dan sebagainya. Jadi dah dipecahkanlah. Okey. Jadi ini cerita dia, Syekh Ahmad Fatani ini dia ada bawa anak murid dia Raja Ali Kelana ini, Raja Ali Kelana. Kemudian untuk belajar banyak perkara lah dekat Istanbul. Ini dia dan juga Raja Ali Kelana pergi ke Istanbul untuk belajar agama. Kemudian dia dilantik menjadi pentashih kitab. Maknanya penguasaan bahasa Arab dia bagus. Syekh Ahmad ini. Kemudian Turki Osmanian melantiknya menjadi pentashih kitab ni. Dan selepas daripada itu dia minta supaya diterbitkan kitab-kitab dalam bahasa Melayu. Minta izin kepada Sultan Abdul Hamid.
Tengok-tengok Ustaz Abdul Hamid membenarkan. Alhamdulillah. Kerana sebelum itu Syarif Mekah tak benarkan, tak izinkan buku selain Arab ditulis ataupun diterbitkan di Mekah. Dan akhirnya bermulalah kitab ini, kitab Jawi Melayu pertama kali yang dicetak, Hidayatus Salikin. Pernah dengar tak nama kitab ni? Kalau dekat YouTube kalau tak silap saya, Ustaz Allahumma salli ala Muhammad, Ustaz Syamsuri Ahmad, dia mengajar dekat masjid kitab Hidayatus Salikin. Ustaz Syamsuri antara yang menarik kalau kita tengok kupasan dia lah. Seronok kan? Orang Kedah, orang Penang. Jadi kitab Hidayatus Salikin ini adalah yang pertama ditulis. Kemudian banyaklah kitab-kitab Melayu diterbitkan dekat Mekah, di Mesir, di Turki. Jadi adalah syarikat-syarikat percetakan tu. Jadi antara yang kita kenal juga nama, kalau orang Kedah, Muhammad Idris Marbawi. Orang Merbau. Dia ada Matba'ah Al-Marbawiyah dekat Mesir. Satu dia punya kilang cetak dia lah. Di mana siapa sekolah agama memang biasa akan belajar gunakan kamus Marbawi, kamus Arab Melayu. Saya ada lagi kat rumah kitab tu, apa kamus tu. Kemudian Syekh Ahmad Al-Fatani mengunjungi Sultan Abdul Hamid dekat Istanbul. Kemudian dia bentangkan pula kitab Sabilul Muhtadin yang ditulis oleh Syekh Arsyad Al-Banjari tadi. Jadi Syekh-Syekh ni bila dia dah siapkan kitab tu, Syekh Ahmad akan pergi bertemu untuk dapat izin supaya dicetak. Dan itulah yang terjadi sehingga akhirnya Syekh Ahmad Fatani dilantik sebagai penasihat Syarif Husin Mekah untuk menyemak surat-surat kerajaan bahasa Arab. Maksudnya surat kerajaan dalam bahasa Arab disemak oleh orang Melayu sebab penguasaan bahasa dia cukup baik, kerana dia sangat terkenal, dikenali juga sebagai Syekh Ahmad Al-Zaki Al-Misri kerana dia pernah belajar di Mesir dan juga hebat dalam balaghah Arab. Balaghah ni tuan-tuan pernah belajar bahasa Arab? Pernah belajar sikit. Bila sebut balaghah ni, orang kata bunga yang memang sangat cantik. Jadi balaghah Quran paling cantik sekali yang orang Arab untuk ilawan. Jadi dalam penggunaan bahasa untuk bahasa umum pun, kalau tuan-tuan perempuan boleh belajar bahasa Arab, boleh bercakap, antara yang sedap kita dengar orang bercakap Arab adalah orang Syria. Dia punya Arab dia dengan lenggok dia mungkin akan akhir in macam tu, an sama je. Dia macam seolah-olah kita dengar tu macam kita dengar sajak. Kelembutan dia. Sebab bahasa ni tak boleh disangkal lah, maknanya orang Melayu pernah menjadi hebat dalam balaghah Arab, duduk dekat Arab. Malah Syekh Ahmad Al-Fatani juga mendapat kerakyatan Osmaniyah. Tetapi dia lebih memilih untuk duduk dekat Mekah lah. Dan kemudiannya tuan-tuan, ini sekadar sampingan bagaimana industri buku percetakan Osmaniyah pun ada. Tetapi Osmaniyah agak lambat 300 tahun selepas daripada percetakan Gutenberg itu. Yang pertama yang dicipta 1439. Tapi Osmaniyah lambat sikit, ada isu dia. Isunya sebab macam tadilah kita cerita pasal penerbitan buku semua ni. Dulu-dulu terbit buku adalah salin ulang. Jadi salin ulang. Jadi saya punya adik ipar dulu bila belajar dekat Turki, dia mengikut tradisi lama madrasah kena salin tulisan tu balik. Jadi itu cara lama. Dan antara sebab kenapa dibuat begitu, nak mengelakkan daripada orang salah cetak. Jadi nak elakkan salah cetak sebab dia akan ikut betul-betul kan. Tapi kalau cetak, siapa-siapa boleh cetak. Malah mungkin boleh masukkan fakta ataupun perkataan yang tak betul dan sebagainya. Jadi nak elakkan perkara terjadi, sebab itu agak lambat Osmaniyah memperkenalkan teknologi percetakan lah. Ini Osmaniyah punya. Yang atas yang Eropah, Gutenberg dia panggil. Jadi Osmaniyah, syarikat percetakannya pun wujud agak dalam sekitar tahun berapa 1726. Ibrahim Mutafarrika nama dia. Dan daripada situ percetakan tulisan Arab itu untuk bukan agama pun tak boleh. Jadi tulisan Melayu tu dia termasuk macam tulisan Arab. Jadi kalau dia bukan agama pun tak dibenarkan pada asalnya.
Tapi akhirnya kemudian barulah bermula. Jadi industri percetakan tu lambat sikit bagi kita lah. Jadi ada juga diterbitkan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Betul. Dia itu kitab yang famous lah. Kitab tu kemudiannya sekarang ni dah mula ada cetakan baru lah. Kalau tuan-tuan memang nak kaji kan, Syekh Ahmad Fatani ni, dia memang ada satu persatuan kerabat dia yang memang menyimpan semua karya dia. Karya ni banyak, sangat banyak karya-karyanya. Antara karya sejarahnya adalah sejarah Melayu Patani. Dekat situ cerita tentang sejarah. Tentang agama tentu banyak lagi lah. Okay, yang ini hubungan Syekh Ahmad Al-Fatani dengan kerajaan Melayu. Jadi daripada Syekh Ahmad Fatani jadi penghubung juga. Walaupun tadi kita sebut ada duta-duta lain dengan Osmaniyah, Syekh Ahmad Fatani juga menjadi penghubung dengan kerajaan-kerajaan kecil Islam seperti kerajaan Rokan ini. Jadi Syekh Ahmad Fatani bertemu dengan utusan Sultan Zainal Abidin dekat Istanbul. Kita ada banyak kerajaan-kerajaan kecil ni. Kerajaan Melayu Kemboja, Haji Sulong. Mana? Rokan dekat Riau. Rokan dekat Riau. Kemudian Kelantan. Orang bukan. Kemudian Kelantan. Kelantan pernah minta supaya, bukanlah Kelantan sebenarnya, lebih kepada Syekh Ahmad sendiri, minta supaya Kelantan ni jangan akur dengan British. Kita minta supaya kita bawah naungan Osmaniyah. Yang itu yang pernah dibuat tapi gagal kerana apa? Ialah keadaan waktu itu pun Osmaniyah sudah tidak begitu kuat. Jadi tak dapat diteruskan. Tok Janggut yang cuba memberontak pun akhirnya gagal. Jadi dan kemudiannya Sultan Ahmad Fatani waktu itu pun dah tua. Jadi perjuangan tu tak dapat diteruskan dengan sebaiknya sehingga dia meninggal dunia lah. Jadi kalau kita nak tahu tentang Ahmad Al-Fatani ni, dia ada kitab-kitab khas yang beliau tulis cerita pasal sejarah tarikh Turki Osmaniyah. Tapi yang ni jarang kita baca. Jadi ulama-ulama kita yang lama ni, dia memang banyak dan kemungkinan besar kebanyakannya pun diwarisi dalam madrasah-madrasah pondok kita hari ni. Cuma sejauh mana ianya diangkat sama ada dari segi agama, mungkinlah ilmu agama, tapi ilmu sejarah wallahu alam. Antara pejuang untuk madrasah-madrasah ni celik pada sejarah ni sahabat saya tadilah, Dr. Hasanuddin ni. Dia pergi ke seluruh Semenanjung ni, pergi ke curug-curug, tanya tok guru tentang sejarah Melayu, sejarah Islam kat alam Melayu, kebanyakan tak tahu. Jadi nak kena seimbangkan balik supaya membincangkan tentang Islam di alam Melayu ni adalah satu perjuangan. Dia bukan sekadar okey kita dalam Islam. Dia macam sekarang lah, anak-anak sekarang yang kita lahir memang dah Islam, jadi kita tak ambil tahu macam mana kita datangnya Islam ke sini. Perjuangan yang susah. Kemudian selepas kejatuhan kerajaan Siam dekat Ayutthaya, dekat Ayutthaya ni 1767, tuan-tuan tengok apakah nama-nama negara ni? Ni negara Melayu ni semua. Tanah Sari, Cahaya, Punga, Terang, Setul, Singgora, Songkla, Patani. Tapi berakhirnya Patani, maka berakhir Jah juga, sebab ini adalah kerajaan akhir selatan Thailand yang merupakan kerajaan yang orang kata apa, dapat bertahan. Tapi akhirnya British dan Siam buat perjanjian Bangkok 1909 tanpa berunding dengan raja-raja Melayu. Tak berunding pun, tak berunding. Lepas tu dia pandai-pandai membahagikan Semenanjung ini, maka terpecahlah dua garis pemisah. Ni Malaysia dan kemudian dapatlah kepada Thailand, Siam. Dan inilah nama-nama asal. Phuket itu adalah Bukit, Talang, Tanjung Salang. Nama Melayu kan, Krong Pinang, Kampung Pinang, Naratiwat, menara dalam bahasa Siam ni. Takbai, Tabal, Rusa, Patani, Pantai, Yaring, Gersik, Penarik, Singgora ni, Bandar Singa, Songkla, Sadau. Terang, Rondong, Raibi, Cahaya. Ini nama lama lah.
Kerajaan Ligor. Ini kerajaan awal Melayu dululah nama. Okey. Siapa tahu ni. Baru-baru ni viral satu peta lama 1660 ni. Peta lama ni menunjukkan keluasan Kedah. Kedah meliputi, kita tahulah, Perlis dan juga Pulau Pinang hari ni kan. Memang Kedah ini adalah kerajaan Islam pertama dia bila dia siapa nama ni, Pra-Ong Mahawangsa bertukar nama Sultan Muzaffar Shah. Jadi mewujudkan Kesultanan Kedah pertama. Dan siapa orang Kedah kat sini pernah pergi dah ni? Ni pernah pergi tak? Pernah tengok tak ni kota ni? Kota Kuala Kedah. Kota Kuala Kedah dekat Kuala Kedah. Kuala Kedah. Kota ni asalnya tempat perdagangan. Orang beli ikan lah tu kan. Kota ni ada sejarah yang penting sebab kota ni asal kota perdagangan. Kota di mana memang tempat hub pedagang lah. Jadi waktu itu Kedah di kota ni ada hubungan baik dengan Burma. Jadi bisnes sangat baik. Siam tak puas hati. Jadi dia bekerjasama dengan Portugis dari Melaka kan untuk menyerang kota ni 1611. Lepas dah hancur, Sultan Sulaiman Sultan Kedah waktu itu baiki balik kota ni dan berbaik dengan Portugis pula. Berbaik sebab Portugis nak berdagang kat situ juga rupanya. Jadi diberikan ruang untuk Portugis berdagang biji timah. Jadilah tempat loji bisnes biji timah tadi, markas dia. Aceh daripada seberang memang daripada awal Melaka jatuh menyerang Portugis tak henti-henti. Termasuklah bila dapat tahu sampai ke kota ini Portugis ada, diserang kota ni. Dan dibawa balik 7,000 orang rakyat Kedah pergi ke Aceh. Tahun 1619. Termasuklah Sultan pun pergi ke Aceh. Kemudian seperti mana hal yang terjadi di Banten tadi, Portugis mengapi-ngapikan adik-beradik Sultan Muhammad Jiwa dengan adik dia. Dan dia berperang 2 tahun berperang adik-beradik. Ketika itu keadaan sini memang hancur juga. Kemudiannya Portugis memihak kelompok adik dia ni dan kuasai kota ni. Dapat Sultan Muhammad Jiwa rampas balik. Tapi Sultan Muhammad Jiwa pun waktu itu terpaksa lah kompromi dengan siapa? Dengan Francis Light. Dengan British. Jadi dapatlah dibina balik kota ini. Nanti kita akan tengoklah. Ini kota ni, nampak ni. Ni. Kota besar ni, kota ni sebenarnya. Dan dia punya tembok pun tinggi lagi. Dan sampai hari ni dapat tengok ni. Dijadikan muzium kecil ni je. Bangunan ni dibina oleh British. Okey, apa terjadi lepas itu? Pulau Pinang terpaksa dipajak kepada British 1786, sekitar 1800. Sebab apa? Sebab waktu itu Kedah mendapat serangan talu-talu daripada Siam. Jadi berbincang dengan Captain Light, boleh tak minta bantuan British lah bersama dengan kita. Kata boleh, tapi bagilah ni Pulau Pinang tu. Okey, boleh, dan dibayar pajakan dan sebagainya. Bila diserang dengan serangan yang makin teruk lagi, Inggeris dia tak bantu pun. Jadi bantuan yang disangka-sangka sampai, rupa-rupanya tidak sampai. Dan apa yang terjadi? Sultan Abdullah Mukarram Shah, Sultan Kedah, tak puas hati daripada dia nak ambil balik Pulau Pinang daripada Captain Light, maka dihantar pasukan. Tapi Captain Light dah dapat tahu awal, dia hantar dulu dia punya kapal perang 3 kapal perang, hancur habis, Kedah kalah pada waktu itu. Dan berakhirlah 1791 di Fort Cornwallis, tempat kita pergi tengok-tengok bergambar Fort Cornwallis tu.
Di situlah ditandatangani satu perjanjian damai bahawa Penang menjadi tempat diambil oleh British. Jadi ini ada kaitannya lah. Inilah perjanjian mereka, ni gambarnya. Kalau tuan-tuan nak pergi tengok kisah-kisah ni, kena pergi dekat Museum Kota Kuala Kedah. Dekat sini ada diceritakan. Ini pintu-pintu gerbang ni, tembok selatan. Okey, dia ada cerita dia. Sebab ketika mana Sultan Ahmad Tajuddin mengambil alih Kedah, Kota Kuala Kedah dijadikan pusat pemerintahan. Daripada Lustar pindah ke Kota Kuala Kedah, ya. Dia pindah ke sini, dan ada satu kejadian yang cukup menyedihkan sehingga ke hari ini. Memang baru saja menyambut kesedihan 200 tahun, ya. 1821 kerajaan Siam telah mengarahkan satu kerajaan di bawah naungannya, kerajaan Ligor, untuk menyerang dan menakluk Kedah. 5 bulan lepas dia takluk Langkawi. Jadi dia nak takluk Melaka, Kedah. Dia hantar ni tuan-tuan, ya. Ni kan laut kan. Jadi 100 buah kapal Siam kalau dibawa ke sini, dia berlabuh tak jauh daripada pintu Kacapuri ni. Maknanya dah dekat ni. Maksudnya dia dah masuk ke kawasan ni, ya. Dan serangan pula terjadi secara hendap. Maksudnya diam, tak tahu apa cerita. Waktu itu sedang ada majlis perkahwinan dalam kota ni. Jadi bayangkanlah tuan-tuan, orang tengah tak siap sedia untuk berperang. Jadi tengah pula ada majlis perkahwinan Putera Laksmana Kedah dengan Putera Bendahara Kedah. Jadi waktu itu mereka sudah datang diam-diam. Sebelum mereka serang, mereka telah pergi kepada meriam-meriam yang ada kat tepi-tepi ni, diletakkan biji timah untuk palam dia supaya tak boleh keluar pelurunya tu. Itu logiknya lah. Tapi kita pun tak tahulah cerita detailnya, kita tak pasti macam mana. Kadang-kadang macam Melaka tu dia ada pula dalang dia, jadi ada pengkhianat juga. Jadi yang kebiasaannya macam tu lah, kan. Jadi sebab saya berdasarkan apa yang saya dapat je dulu, saya tak beranilah kita nak buat andaian, kan. Cuma pada hari yang sama tu juga Kuala Kedah diserang, Langkawi tadi dah jatuh, Alustar pun sedang diserang. Serentak dia buat waktu tu. Dan banyak pembesar-pembesar Kedah yang mati. Dan tuan-tuan tengok, ini adalah pintu gerbang yang ada sampai hari ini. Jadi kalau pergi tu, pintu gerbang ni penting lah. Pintu gerbang Kacapuri tadi, pintu gerbang di mana mereka mula untuk masuk memerangi kota Kuala Kedah ini. Dan inilah dikenali sebagai perang musuh bisik. 1821 pemulanya, sehingga 1876 ini adalah perang yang begitu panjang. Cuma cerita tentang perang yang mula-mula ini, yang datang ini, adalah paling kejam sekali. Kenapa kejam, tuan-tuan? Saya pun tak berani nak tunjukkan gambar. Sebenarnya tak ada gambar asal lah, gambar ilustrasi je. Dan saya minggu baru ni, saya balik kampung saya, pergi Museum Penjara. Museum Penjara kat Melaka. Bila ditunjukkan bagaimana seksaan yang dibuat oleh British kepada banduan-banduan, memang kejam dan zalim. Yang kursi elektrik satu hal, yang potong belah badan macam tu pun ada, yang tarik dengan kuda kaki dan tangan terputus, macam-macam, kan. Saya tengok tu, adik anak beranak saya semua pening kepala. Jadi tengok, kita tak boleh nak bayangkan kejamnya mereka tu. Sama, betul. Macam Pol Pot juga, kan, di Kemboja. Kita tengok. Yang ini dicatatkan, perang musuh bisik ini adalah peristiwa paling kejam pernah dicatatkan dalam serangan Siam ke atas Kedah. Wanita dirogol, lelaki dipasung atau penggal kepala. Saya bacakan sikit. Dia memasak banduan hidup-hidup di dalam pokok yang berlubang, dengan mangsa dibogilkan dan tangan terikat ke belakang. Mangsa diletak dalam lubang tu, kemudian lemak diletakkan di atas kepala mereka. Kemudian lubang dan pokok itu dilumur dengan lumpur agar pokok tersebut tidak terbakar, dan mangsa dibiarkan masak hingga mati. Dia masak dalam lubang, dalam pokok tu.
Ada lagi yang lain, mangsa yang dibawa ke kuala sungai yang berlumpur di mana tempat itu mempunyai pokok-pokok yang baru tumbuh dan sangat tajam. Diletakkan dalam keadaan bersila dan dibiarkan hingga usus mereka ditembusi hingga mati. Ada pokok-pokok tajam. Jadi yang ini antara apa yang saya dapatkan daripada inilah Persatuan Sejarah Kedah. Yang ini antara apa yang dicatatkan. Jadi bila saya, kalau kita mungkin baca macam ni, takkan kejam sangat macam ni, tak ada hati perut ke kan? Tapi bila saya sebab baru je pergi penjara tu, saya kata, memang betul lah. Maknanya tak ada peri kemanusiaan ni. Sebab itu bila perbincangan tentang sejarah Eropah ni bukan bangsa bertamadun asalnya. Dia bukan bertamadun. Dia memang kehidupan dia, bunuh-bunuh tu perkara biasa. Termasuklah bila kita cerita pasal Andalus dulu, bagaimana Viking datang dan dia berbunuh sesama Kristian juga. Bila dah masuk Kristian, minta bantuan orang Islam. Sebab itu dalam Islam kita sebut, kita tak membuka, kita tidak menjajah satu tempat. Kita sebut membuka. Sebab tu kita panggil Fathul Mekah. Kita sebut Muhammad Al-Fatih, Syekh Mehmet Al-Fatih membuka Konstantinopel. Sebab istilah dia adalah membebaskan manusia daripada kezaliman dan kekejaman manusia. Jadi kita membuka jalan hidup yang baru. Sebab itu Islam sebut begitu. Bukan Islam pergi menjajah. Sebab ada orang mempertikaikan Islam ini tersebar dengan mata pedang. Jadi kalau kita faham fiqahnya, orang Islam hanya berperang apabila diperangi. Dia tidak memulakan perang. Dan bila dia berperang adalah untuk mempertahankan agama dan juga nyawa kan. Itu antara lain. Jadi bila dia perang, adakah dia bunuh perempuan? Tak. Dia bunuh kanak-kanak? Tidak. Dia bakar ke bangunan? Tak buat perkara tu. Itu Mongol punya kerja. Mongol dia ratah habis. Bila kita cerita Mongol, kita akan tengok dia ratah habis. Yang mati habis, macam orang kata jarak padang terkukur. Tapi Islam tidak. Sebab tu bila orang nak bercerita tentang sejarah Islam, Islam pun sama juga. Orang kata Islam pun perang orang, bunuh orang juga. Lepas tu buka pula wilayah yang besar. Jadi kita kena faham lah. Maknanya ceritanya kita membuka lah. Kita membuka. Bila kita tengok yang hal yang sama, dia seolah-olah satu kekejaman yang dibuat, yang mana dia ni tak berperi kemanusiaan. Itu sebutan kita dalam bahasa Melayu kan, peri kemanusiaan. Tak boleh fikir macam mana seksanya orang tu. Dan hari ni perjuangan hak asasi pula dah nampak macam mempertahankan kan. Tetapi hak asasi tu terlebih-lebih pula. Terlebih-lebih sampai kepada tahap nanti kita akan perasanlah, antara lain bila hudud pun dipertikaikan juga sebagai satu kezaliman dan kekejaman. Iaitu kita mungkin saya tak bincang lah. Itu tanya pada Ustaz Fiqh tentang perempuan lah. Sebab saya belajar Fiqh juga. Bila cerita pasal hudud, nampaklah macam kejam, potong tangan apa semua kan. Tetapi tidaklah sekejam ini. Satu, yang mereka buat ni sangat kejam. Dan kematian yang, ataupun kalau kata kematian yang terjadi dalam hukuman hudud pun adalah kematian yang cepat ataupun segera kan. Dan kebanyakannya kalau cuba tanya dengan Ustaz Fiqh kita, kes tak banyak. Sebab Islam bukan kerjanya nak menghukum. Untuk mencapai satu hukuman hudud potong tangan, dia punya step, dia panggil tazkiyatus syuhud. Untuk kita examine the witness yang mengatakan orang ni buat mencuri, contoh kan, mencuri. Dia tidak akan dipotong tangan sekiranya barang yang dicuri itu adalah barang di luar daripada within 4 walls. Maksudnya barang yang terdedah. Itu tak kira, tak termasuk. Jadi banyak perbincangan dia. Jadi kalau benda tu memang tak dikunci contohnya, dibiarkan terbuka kenderaan tu, lepas tu orang curi, adakah dia kena? Jadi perbincangan dia panjang. Jadi dalam sejarahnya, hukuman hudud tu sendiri pun tak dilaksanakan. Kes dia bukan macam terlampau banyak kes. Kebanyakannya adalah disebabkan oleh pengakuan. Orang tu memang dia dah bersalah, dia kata saya berzina, jadi saya mengaku, saya minta, saya dihukum, macam tu. Jadi itu cerita lain lah. Okey. Apa kaitannya tadi ni? Kaitan Kedah ni dengan Osmaniyah. Ini kaitannya. 1824 Sultan telah menulis surat.
Sultan Allahumma salli ala Muhammad, Sultan apa tadi, Ahmad Tajuddin. Sultan Ahmad Tajuddin dia terpaksa melarikan diri daripada Kedah pergi ke Penang. Dia melarikan diri dan menghantar bantuan, menghantar surat minta bantuan pada Osmaniyah. Ini suratnya dalam tulisan Jawi, tulisan Melayu. Ini kalau orang tanya, takkan Osmaniyah boleh baca bahasa Melayu? Adalah penterjemah kan. Kemudian apa yang tertulis itu yang saya pun suka untuk kongsikanlah. Inilah, beta adalah seorang pemerintah di tanah orang Jawi, di bawahnya yang dipanggil Kedah. Diwarisi semenjak zaman dahulu. Kami telah berada di bawah pentadbiran 15 orang pewaris sultan kesemuanya. Kami ingin memberitahu atas hubungan lama yang erat, tanah kami menjadi warisan Islam di atas semangat yang tinggi dari anda. Tahun lepas kami menjaga tanah kami dengan baik. Telah datang golongan Magian King ini daripada Ligor tadi, yang merupakan kerajaan naungan Siam. Dengan muslihat dan khianat mereka memasuki tanah kami, yang mana asalnya hanya ingin merentasi untuk mencari rezeki. Kononnya datang untuk berdagang jugalah di kawasan tu. Apabila mereka tidak menjumpai beta, mereka menyerang dan menjajah tanah kami, membunuh 4 orang menteri beta, saudara lelaki beta, pegawai kerajaan negeri dan beberapa keturunan Alawi Said. Mereka menangkap anak beta setelah dia cedera dalam peperangan, saudara perempuan, anak saudara, 2 anak perempuan, anak Said. Kemudian mereka masuki kawasan istana beta. Seorang penyampai maklumat tiba dahulu sebelum mereka dan beta melarikan diri bersama anak yang masih bergantung kepada beta ke sebuah tempat bernama Pulau Pinang. Jadi dia melarikan diri ke Pulau Pinang. Lepas tu panjang lagi lah, lepas tu bawah tu ada lagi lah. Sebab disebutnya di sini, kapal dari Muhammad Ali Pasha daripada Mesir selalu berlabuh di Pulau Pinang. Maknanya hubungan dagang jalan, hubungan dagang daripada Mesir. Ini adalah Mesir ketika itu di bawah naungan Osmaniyah. Malangnya tuan-tuan dan puan, surat ni sampai ke tak sampai? Surat ni sampai, tetapi ketika itu Muhammad Ali Pasha, iaitu gubernur Mesir itu, sedang berperang. Jadi keadaan semua sedang kucak-kacir, tak dapat memberi bantuan. Maknanya surat tu tak berjawab. Waktu itu ada pemberontakan. Pemberontakan. Ini Pulau Pinang. Okey, kita dah nak habis dah. Pulau Pinang ni tuan-tuan, selepas daripada itu 1877, perang Osmaniyah Rusia masih lagi. Tadi kita sebut ada kunjungan daripada wakil Osmaniyah Mesir ke ini kan, ke Pulau Pinang. 1877 ada seorang pembesar Osmaniyah, Ahmad Effendi, datang ke Pulau Pinang. Dia datang untuk menceritakan kejayaan peperangan Osmaniyah dengan Rusia ni. Dan cerita itu didengar dan orang Melayu buat hikayat peperangan Al-Maulana Sultan Istanbul yang bernama Abdul Hamid Khan ibni almarhum Al-Maulana Abdul Majid Khan Ghazi dengan Raja Rushin yang bernama Francis Alexander. Ini ada hikayatnya tuan-tuan. Hikayat. Orang Penang pernah baca hikayat ni? Kalau kita mungkin hikayat ni anak-anak sekarang pun bukan nak baca kan. Jadi hikayat peperangan ni pun tak boleh nak baca tuan-tuan. Sebab hikayat ni tersimpan dekat Cambridge University. Jadi bukan kat kita juga kan. Jadi hikayat yang katanya adalah hikayat yang sama ceritanya, dipanggil hikayat Setambul, itu ada lagi. Yang asal yang ini ada dekat Cambridge. Hikayat Setambul ada lagi 3 versi. Kisah yang sama juga, yang di Penang ini. Satu namanya Hikayat Perang Setambul 1879. Tapi bukan kat sini juga, dekat Belanda. Dekat Leiden University. Yang kedua, Hikayat Perang Setambul tahun 1902. Cari-cari dekat sini pun tak jumpa, kerana tersimpan dekat British Library Oriental. Ada menyatakan ada salinannya di Universiti Malaya. Wallahualam. Dan yang ketiga, dicatatkan kisah ini dalam Turkish War, dalam rekod State Settlement Government lah. Itu rekod kerajaan lah. Dan kisah ini memang disambut setiap tahun oleh Osmaniyah, dipanggil dengan 93 Harbi ini. Perang Harbi 1293 Hijriah. Perang yang mereka menang memang dibuatkan peringatan lah selalu. Okey. Kemudian apa ini tuan-tuan? Ini satu perjumpaan sulit telah berlaku
Ini adalah apa yang terjadi di Penang juga. Satu perjumpaan sulit diadakan daripada di rumah Syekh Said bin Salim Mushabi di Jawa. Waktu itu apa yang terjadi, dihadiri oleh Rifat Bey. Rifat Bey ini adalah konsulat Turki Osmania, dan juga Syekh Omar Mangkush dan juga Syekh Said. Mereka bincang daripada Penang, kan? Mereka bincang untuk bagaimana nak lawan British. Jadi tuan-tuan dan puan, sebenarnya bila kita ini dijajah oleh Portugis, kemudiannya Belanda sekejap, kemudiannya British, sepanjang 3 era ni sebenarnya kita tidak menyerah. Maksudnya keturunan kita bukan menyerah kalah. Malah mereka cuba berbincang sampai ke Jawa, Jakarta, untuk bagaimana untuk melawan British. Tahun 1918 ini terjadi. Jadi hasil daripada perbincangan itu, mereka telah datang ke Pulau Pinang, dan di situ mereka menjalankan misi propaganda untuk lawan British di Penang. Tapi sudah tentulah tuan-tuan, kita pun tahu memang tak berjaya. Cuma yang berjaya adalah mereka dari segi perdagangan saja. Jadi kalau siapa yang memang suka batik Solo, itu daripada keturunan Hadrami lah. Ali bin Awad ini. Ali bin Awad bin Sungkar. Ini adalah saudagar kain yang paling kaya. Pemilik bin Sungkar. Sekarang ada lagi kilang batik. Okey, Negeri Sembilan dan habis dah. Di Negeri Sembilan ada kaitan juga. Ada dua pembesar Negeri Sembilan telah mengemukakan rayuan kepada Ketua Tentera Laut Osmaniah yang singgah di Singapura. Jadi ada beberapa kali juga berlakunya kapal tentera Osmaniah singgah dekat Singapura. Jadi seorang Tengku Besar Tampin dengan juga penghulu Inas, dua orang ni, dia pergilah sampai ke Singapura untuk minta bantuan. Jadi minta bantuan untuk bagaimana kita nak lawan Inggeris ni. Tapi akhirnya bila dia balik, dia kena pecat oleh Inggeris kerana bertemu dengan wakil Osmaniah. Jadi ini antara perkara-perkara ataupun negeri-negeri yang terlibat lah tuan-tuan. Jadi kita nak ambil iktibar yang pentingnya apa? Yang pertama, tak ada alasan lagi orang kata orang Melayu kita ni jauh ni, duduk Malaysia, duduk sibuk bincang pasal Turki ni, kenapa? Sebenarnya kita tak jauh, kita yang menjauhkan diri. Kita yang menjauhkan diri sebab sejarah kita, negeri-negeri kita ni semua ada terkait dengan Osmaniah juga. Ada terkait. Sama ada banyak atau sedikit, rapat atau tidak. Jadi kalau sebab saya banyak kan kita bagi ceramah sana sini, kita bagi perkongsian, patut tanya lah, buat apa nak sibuk-sibuk pasal Turki kan? Jadi tuan-tuan puan dah tahulah jawapannya. Antara lain kita berkait dari segi soal hubungan formal negara memang ada. Kemudian Islam lah. Islam itu lebih kuat lagi. Jadi Islam itu penyebab kepada kita rapat juga umat Melayu ni. Dan antara harapan yang kita pernah tengok, bagaimana Aceh minta bantuan daripada Istanbul. Aceh menunjukkan peta alam Melayu kita ni ataupun semenanjung Melayu ni, disebut dekat situ Anatul. Anatul tu Anatolia di sana. Tapi kenapa diletakkan Anatul untuk ni tanah kita ni? Itu adalah satu gambaran bahawa sama penting dengan Anatolia. Maknanya di sini adalah satu wilayah Melayu yang perlu dijaga oleh Osmaniah. Jadi dia hantar surat waktu tu. Kemudian yang kedua, media mainkan peranan penting. Dan hari ini saya tulis saya buat slide ni 2018. Waktu itu drama tak famous lagi, drama Turki. Tapi hari ini kita boleh tengok kejayaan Turki. Daripada drama-drama dia yang memang adalah unsur-unsur yang tak kena tu adalah. Tapi secara asas kita boleh faham dah sejarah tu. Yang itu memang sangat-sangat digunakan oleh kerajaan hari ini, Erdogan. Dia nak bangkitkan balik semangat yang kita sebut sebagai bangsa Saljuk. Sebab Turki itu naik sebab Saljuk. Semangat Osmaniah tu daripada Saljuk. Jadi Saljuk, kekuatan Saljuk itu disambung oleh Osmaniah lah. Sebab itu saya pernah tunjuk dulu, mula-mula sekali saya tunjuk, kalau tuan-tuan perempuan ingat, gambar abang tak datang lah. Gambar 16 Panglima. Ingat lagi tak 16 Panglima? Dengan logo tu. Ada kan, betul? 16 Panglima tu adalah
kerajaan-kerajaan dinasti Turki yang pernah hebat. Dan itulah yang diangkat sampai hari ini. Tapi dia tak sebut Islam. Dia tak perlu sebut Islam pun dah boleh nampak. Begitu juga dengan sejarah kita, yang kita harapkan orang media hari ini pun cuba angkatlah jiwa Islami itu. Tanpa menggunakan nama Islam pun sepatutnya Melayu tu memanglah semestinya orang yang kuat Islam lah. Itu yang sepatutnya lah. Jadi kita harap-haraplah orang dalam media lah. Kemudian belajar dan turuti perkara baik, itulah dia. Sebab dalam sejarah ni dia ada baik dan juga yang tak baik. Jadi yang tak baik itu jangan ulangilah, seperti hal-hal orang-orang yang menjadi dalang-dalang, menjadi orang ketiga kan. Kemudiannya umat Islam tak ada sepadan geografi. Yang ini sangat kita kena tekankan. Kalau tuan-tuan perempuan ada anak kan, tekankan hal ini supaya maknanya hari-hari kalau cerita Palestin kita kena ambil tahu. Tapi kita ni di Malaysia kadang-kadang kita terikut dengan orang panggil apa, dia macam ada musim dia. Musim bulan Ramadan biasanya akan naiklah isu Palestin sebab biasa dia kena bombat kan. Sebab waktu Ramadan lah memang selalu kena. Dia waktu tu semua akan anti. Apa tu diam kan. Jadi kita bagaimana kita nak menyelamatkan generasi kita akan datang ni, kita kena kenalkan mereka. Kalau macam saya bagi saya kenalkan mereka dengan peta dulu. Peta antara barang yang jarang dilihat. Kita hanya tengok peta bila kita nak pergi kenduri kahwin, tak tahu tempat. Buka Google Map. Tapi peta yang awal dulu, peta-peta lama, kita tahu. Sebab tu bila sebut pasal Melaka, anak-anak kita mungkin cakap, alah Melaka kecil tu je. Sedangkan Melaka tu sebesar sampai ke Kedah, sampai ke Aceh, sampai ke Sumatera ni. Tapi yang itu tak pernah dilihat. Jadi sayanglah kat kita. Jadi bagi saya, bila kita lihat sejarah tentang Islam, tamadun yang banyak kesan dia kepada dunia. Daripada kita belajar daripada Mekah Madinah tu, dia tersebar sampai ke Laut Mediterranean kan. Ada peta kan belakang ni. Sebagai penutupnya saya nak tunjukkan betapa pentingnya hal ni. Yang asalnya kita hanya belajar di sinilah Islam itu. Kemudian dia tersebar. Paling besar ketika era Turki adalah sampai ke sini utara, sini sampai ke sini kan. Okey. Kemudian dia merebak ke sini tuan-tuan. Ini semua Islam ni, Islam. Kalau pergi ke sini, dia pergi kepada alam Melayu yang kuatnya Islam. Jadi kalau kita tengok dari segi sejarah, semua boleh kita katakan kita pergi mana-mana negara, kita boleh jumpa orang Islam. Antara sebabnya sebab tersebarnya meluas, dan kesan dia adalah kesan paling besar bagi Eropah apabila Andalus telah membuka pemikiran mereka dengan ilmu. Pada situ barulah berlaku revolusi Renaissance-nya, revolusi perindustrian. Jadi bila kita ambil tahu, insya-Allah lah, bagi saya ini akan menyelamatkan masa depan kita lah. Kerana kebangkitan Islam itu dia bukan berdasarkan geografi. Kebangkitan Islam itu walaupun Nabi sebut akhir zaman nanti akan muncul dari timur kan. Tetapi kalau orang duduk barat takkan duduk diam. Persoalannya memang berasal dari timur, tapi kalau orang yang duduk di barat, orang Islam yang duduk di UK, orang Islam duduk di Andalus, di Spanyol, adakah mereka tak apalah, kita tak mampu bangkit ni. Kita tak mampu bangkit. Sama juga mungkin kita di sini, kita dalam kategori timur. Jadi timur yang mana? Jadi persoalan timur yang mana itu mungkin boleh dibincangkan secara ilmiah, tetapi secara umum semua orang kena bangkit. Semua orang kena bersama dengan Islam, kerana kebangkitan itu bukanlah kebangkitan satu kaum. Dia adalah kebangkitan umat Islam akhir zaman. Siapa dia? Wallahu alam. Sama-samalah kita bersama, kerana Nabi juga sebut dalam satu hadis yang cukup kuat menyatakan bahawa kalau esok kiamat pun ada di tangan kita ada benih kan. Biji benih, apa patut kita buat? Mungkin kita fikir tanam kan. Hadis tu kata tanam, tapi kalau difikir secara logik manusia, waktu ni lah nak bertaubat, nak apa semua. Nak menunjukkan dekat situ bahawa kita pada penghujung, walaupun esok nak kiamat, kita akan teruskan kehidupan kita ni dengan perbuatan yang baik, amal yang apa yang kita ada. Jadi apa yang kita mampulah, tuan-tuan. Jadi sama-samalah kita, saya apa perkongsian ini sebagai satu pencerahan saja, bukan untuk mengajar.
Tapi lebih pada pencerahan, yang tuan-tuan perempuan berminat baca lagi lebih lagi. InsyaAllah selepas ini kita akan sambung kepada Mamluk, Mesir. Kita pergi ke Mesir pula. Okey, insyaAllah sekian. Ada soalan ke? Tak Okey. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuala Kedah Kuala Kedah. Saya pun tak nak pergi.